Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, mengenal pasti penggunaan deria lain sebagai ganti sekiranya satu deria tidak dapat berfungsi. Yang kedua, menyatakan dua alat yang boleh membantu organ deria yang tidak boleh berfungsi dengan baik. Baik, perhatikan gambar ini. Apakah yang berlaku pada Siti? Bekalan elektrik terputus. Jadi Siti di dalam bilik dia tapi dalam keadaan yang gelap kerana bekalan elektrik terputus. Deria apakah yang perlu digunakan Siti untuk mencari lampu suluh? Dia nak cari lampu suluh tetapi keadaan gelap, jadi deria apa yang dia perlu gunakan? Adakah deria pendengaran, deria bau, deria rasa, deria sentuhan ataupun penglihatan? Bagus, deria sentuhan. Kenapa Siti tak gunakan deria penglihatan untuk nak cari lampu suluh tadi? Bagus, kerana keadaan di dalam biliknya gelap. Bekalan elektrik terputus. Jadi, bagaimana Siti tahu objek yang disentuhnya adalah lampu suluh? Dia menggunakan deria sentuhan, tapi macam mana dia tahu yang dia sentuh tu adalah lampu suluh? Sebab dia tak nampak keadaan gelap. Jadi, berdasarkan pengalaman, Siti pernah melihat dan menyentuh lampu suluh. Perhatikan situasi ini. Kaburnya, saya tidak dapat membaca teks ini. Apakah alat yang dapat membantu Amir membaca dengan lebih jelas? Kabur ni maksudnya dia tak nampak dengan jelas. Jadi apa alat yang dapat nak bantu Amir baca dengan lebih jelas? Bagus. Jawapannya adalah Amir boleh menggunakan cermin mata untuk membantu dia membaca dengan lebih jelas. Situasi berikutnya adalah Aminah tidak dapat mendengar dengan jelas. Apakah alat yang dapat membantu Aminah untuk mendengar dengan lebih jelas? Kita boleh gunakan alat bantu pendengaran. Ini adalah contoh alat bantu pendengaran. Dia akan pakai pada kedudukan begini, pada telinga untuk membantu kita mendengar dengan lebih jelas. Ini pula adalah cochlear implant device ataupun alat yang kita namakan dia cochlear implant ni, maksudnya dia letak di bahagian dalam telinga. Untuk alat ini sebenarnya dapat membantu mereka yang mempunyai masalah pendengaran ataupun kita kata sebagai pekak. Di sini dia akan masukkan cochlear ni ke dalam bahagian telinga dan untuk bahagian luar dia akan pakai alat macam inilah. Ini contoh untuk membantu mendengar dengan lebih jelas. Baiklah, rumusan untuk hari ini adalah alat yang dapat membantu deria kita. So yang pertama adalah cermin mata. Alat bantu yang digunakan untuk melihat apabila mata tidak dapat melihat dengan jelas. Alat kedua pula adalah alat bantu pendengaran. Ini contoh alat bantu pendengaran. Fungsinya adalah untuk membantu deria pendengaran yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Jom kita buat buku aktiviti sains muka surat 27. Gunakan deria sepenuhnya. Warnakan kotak deria yang boleh digunakan dalam situasi yang berikut. Situasi pertama, deria yang digunakan. Kamu boleh pilih deria yang digunakan untuk situasi pertama ini. Ini adalah dalam keadaan yang gelap ya. Seterusnya situasi kedua pula. Saya tidak boleh menghidu makanan ini kerana selsema. Jadi deria apa yang boleh digunakan oleh kanak-kanak lelaki ini? Kerana dia tidak dapat menggunakan deria bau dia. Jadi deria apa yang sesuai dia gunakan? Boleh pilih dan warnakan kotak. Kamu boleh pause video cikgu dan mainkan semula untuk melihat jawapan. Jadi yang pertama, deria yang boleh digunakan adalah deria sentuhan. Dia nak cari
lampu suluh, dia akan gunakan deria sentuhan. Deria penglihatan tak boleh sebab keadaan gelap. Okay, deria pendengaran juga tak boleh kerana lampu suluh tidak mempunyai bunyi dan juga tidak mempunyai bau. Okay, untuk situasi kedua pula, deria yang boleh digunakan adalah deria rasa. Okay, dia tak boleh nak hidung makanan ya, sebab dia selsema, hidung dia tersumbat. Jadi dia tak boleh menggunakan deria bau dia dengan baik. Baiklah, seterusnya buku aktiviti sains muka surat 28. Tajuknya alat bantu. Okay, kita perhatikan situasi yang diberi. Alia tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Ibunya, Puan Fatimah, membawa Alia berjumpa dengan doktor mata. Bagaimanakah keadaan mata anak saya, doktor? Okay, jadi ada 3 soalan di sini. Yang pertama, apakah masalah yang dihadapi oleh Alia? Yang kedua, apakah deria yang tidak berfungsi dengan baik pada Alia? Dan yang ketiga, apakah alat yang dapat membantu mengatasi masalah Alia? Okay, kamu boleh lengkapkan jawapan dan hantar tugasan kamu kepada guru kamu. Baik, sekian sahaja pelajaran kita untuk minggu ini. Harap berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.